Salam Ramadan semuanya, kembali dalam Punyo TV. Kali ini kita akan discuss berkenaan dengan pendapatan Ustadz Ebit Liew. Duit derma, duit derma. Sebelum menuduh yang bukan-bukan daripada pihak tertentu, jangan sesuka hati menghantam orang, okey? Tanpa usul periksa. Sebab yang kita tahu, kerja mengikut waktu 9 hingga 6 petang begitu. Tapi sebenarnya selain pada makan gaji, bisnes, social media platform ni menjadi pendapatan utama zaman sekarang. Daripada kajian aku sendiri, ada 3 source of income daripada Ustadz Ebit Liew, iaitu ceramah beliau, keduanya social media, dan ketiganya kafe. Okey, beliau telah memberi ceramah di seluruh Malaysia, Indonesia, Thailand, Pakistan, India, Brunei. Beliau juga pernah menjadi penceramah slot motivasi, slot Islam Agamaku, Islam Itu Indah, Usrah Nurani, dan lain-lain radio ikim.fm dan Sinar FM. Pernah menjadi panel jemputan di pelbagai media termasuklah Meletup dan juga Al-Hijrah. Telah mengendalikan lebih dari 1000 kursus dalam bidang pembangunan manusia, kerja sebagai ibadah, kepimpinan moden Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah dalam keluarga, amalan Masjid Nabi Muhammad SAW, bina insan, pembangunan kepimpinan, komunikasi berkesan, pasukan kerja, pengurusan stres, teknik belajar, dan hubungan kemanusiaan. Oh, banyak betul. Beliau juga penerima anugerah Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan 1437 Hijrah yang bersama dengan 2015, dan juga menceramah motivasi di Excel Training di bawah bimbingan Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Prof. Hanim Tahir selama 4 tahun. Jadi kena ingat beliau ni seorang public figure sebelum korang kenal dia lagi, sebelum dia muncul di dalam YouTube lagi. Dia juga membuka sebuah kafe, mungkin sudah 3 cawangan, itu tidak pasti, tapi kafe dia ni amat menarik yang dinamakan sebagai Paramount Coffee House. Paramount Coffee House ni dijual pelbagai jenis makanan termasuklah western food. Ambience dia pun sangat menarik dan korang boleh pergi ramai-ramai selepas ni, selepas MCO di Bangi. Menarik bagaimana beliau mendapat pendapatan yang lebih daripada 100 hingga 200 ribu ringgit sebulan melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan any social media platform. So benda ni sebenarnya ilmu yang berguna untuk korang jugalah untuk tahu benda ni. Sebab ini jugalah yang aku lakukan sekarang ni. Okey, bila kita tengok daripada Ustadz Ebit Liew punya FB sendiri, dia mendapat di dalam 1.9 million hingga 3 million followers. So ini menunjukkan kalau kita tengok in-stream ads, fans subscription, dan juga brands collab manager memerlukan lebih dari 10,000 followers. Seterusnya 30,000 1 minit views for 3 minutes video. Ustadz Ebit Liew sudah achieve lebih daripada tu, membuatkan beliau mendapat pendapatan sekurang-kurangnya 20,000 hingga 100,000 ringgit di dalam FB. So bahagian YouTube pula, bila kita tengok bahagian socialblack.com yang akan bagi tahu berapa pendapatan yang dibayar kepada YouTubers. Ustadz Ebit Liew dibayar income sebanyak 4,000 hingga 65,000 USD bersama dengan kita kira secara average 200,000 lah. So ini menunjukkan bahawa Ustadz Ebit Liew sendiri mampu untuk memberi derma kepada programnya sendiri tanpa ada sebarang derma pun. Ini buktinya. So korang yang berfikiran rasa macam dia menggunakan duit derma itu salah. Sebenarnya beliau sendiri menggunakan tanpa bantuan orang lain pun. Beliau boleh menggunakan duit dia sendiri, malahan dia sendiri yang mengeluarkan duit untuk memberi bantuan. Bayangkan sahajalah setiap bulan pendapatan beliau lebih dari 200 hingga 300 ribu. Itu menjadi perkara biasalah kalau dia membeli kereta mewah kah, rumah mewah kah. Tapi bukanlah tujuan dia macam kereta aku cantik lah, kereta aku ni, tengok kereta aku ni. Alhamdulillah kereta aku mewah, Alhamdulillah Allah berikan aku rezeki kereta mewah. Tidak, dia tidak langsung menunjuk macam tu. Tiada niat dia langsung. Dia tunjukkan orang miskin, bukan kepada kereta mewah ke rumah mewah ke, tiada langsung niat tu. Jadi sebagai akhir kata, sebelum kita menentukan sesuatu tu ataupun menghukum kepada sesuatu, kaji dulu di mana source dia. Jangan terus-menerus percaya kepada pihak media juga salah satunya. Dan jangan menimbulkan rasa marah terus kepada pihak media lagi sekali ataupun orang ramai. Sebab kita perlu tahu dulu, begini rupanya yang berlaku, berbanding kita terus memutuskan keputusan sendiri bagi tahu, dia ni rupanya dapat income macam ni. Gitu, salah tu. Itu saja perkongsian hari ini. Salam Ramadan, jumpa lagi.